saya Muhammad Hazim bin Zainuddin, A18629. Saya akan membentangkan satu pembentangan mengenai kajian kami. Saya akan membentangkan abstrak. Okey, pembelajaran atau talian bermula secara drastik di Malaysia, terutama di Malaysia pada tahun 2019 ketika berlakunya penyebaran COVID-19 menyebabkan negara telah membuat keputusan untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP. PKP ini memberi impak kepada negara, terutama kepada pendidikan negara. Yang mana Kementerian Pendidikan menggesa untuk semua pelajar untuk belajar atas talian di rumah. Jadi, tujuan kami adalah untuk mendapat data yang berkaitan dengan keberkesanan pembelajaran atas talian pada abad 21. Dan kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kaedah untuk mengukur dan menanalisis data yang didapati untuk membantu mendapatkan maklumat tentang kajian tersebut. Hasil dari kajian ini, kami akan mendapat tahu keberkesanan pembelajaran atas talian dan samping itu akan tahu apa kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran di atas talian, terutama di Malaysia. Oleh itu, kajian ini akan memberi maklumat mendalam berkaitan dengan pembelajaran atas talian dan keberkesanannya dalam pendidikan pada masa hadapan. Salam sejahtera, nama saya ialah Sering Kumar Ananaki Gunardo. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan tentang artikel pembelajaran abad ke-21 secara atas talian. Pengenalan artikel membincangkan secara keseluruhan tentang pembelajaran abad ke-21 secara atas talian. Antaranya adalah kesan tindakan kerajaan menghadapi pandemik COVID-19 terhadap institusi pendidikan. Tindakan Kementerian Pendidikan untuk mengatasi kesan pandemik COVID-19, perubahan cara pembelajaran serta impak terhadap guru dan pelajar. Pengenalan artikel memberi maklumat-maklumat yang lanjut, antaranya adalah pembelajaran abad ke-21 secara atas talian merupakan pendekatan yang sesuai dengan era globalisasi, terutamanya semasa pandemik COVID-19 yang melanda negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2020. Oleh itu, kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di mana institusi pendidikan diarahkan tutup. Hal ini telah menyebabkan guru dan pelajar untuk menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian sahaja, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, yang telah memberi cabaran yang amat mendalam kepada pelajaran. Oleh itu, guru dengan pelajar hendak mengubah suai cara pembelajaran mereka dengan penggunaan teknologi seperti komputer pintar dan telefon pintar, serta menjalani pembelajaran dan pengajaran melalui aplikasi-aplikasi internet seperti Google Classroom, Zoom Meeting dan Microsoft Teams. Kajian kuantitatif yang dijalankan untuk mengumpul data bagi artikel pembelajaran abad ke-21 secara atas talian menggunakan dua persoalan, iaitu 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran abad ke-21 secara atas talian? Dan 2. Apakah keberkesanan pembelajaran abad ke-21 secara atas talian? Persoalan-persoalan ini digunakan sebagai rujukan dan panduan untuk membina kajian yang sistematik serta relevan bagi menyokong artikel pembelajaran abad ke-21 secara atas talian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Disebabkan pelbagai masalah yang melanda dunia pada masa ini seperti COVID-19, ramai pihak yang turut terlibat selain daripada para pelajar dan juga guru, ibu bapa juga turut terjejas dengan keadaan tersebut. Pelbagai cara yang telah dilakukan oleh kerajaan demi mengurangkan peratusan penyebaran penyakit COVID-19 ini sendiri. Berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, institusi-institusi pendidikan diarahkan tutup. Dengan itu, para pelajar sekolah menjalankan sesi pembelajaran dari rumah iaitu secara dalam talian sahaja dan ianya telah memberi cabaran kepada penggunaan pembelajaran abad ke-21 iaitu
PAK21. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan PAK21 dalam dunia pendidikan di negara kita semenjak beberapa tahun yang lalu. Dengan adanya PAK 2021 secara atas talian ini, ianya mengubah sedikit sebanyak teknik dan cara penyampaian para guru terhadap pengajaran mereka. Pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh KPM dalam memastikan PAK21 ini dibudayakan di sekolah maupun secara di atas talian. Pembelajaran di atas talian itu sendiri berkaitan dengan penguasaan 3 dimensi moral yang meliputi pemikiran moral, emosi moral dan tingkah laku moral. Dalam masa yang sama, dapat kita lihat pada masa kini bahawa teknik yang lain seperti simulasi atas talian memainkan peranan dalam projek dan pelbagai teknik juga digunakan secara berleluasa oleh para petenaga pelajar kita sendiri. Dalam hal ini, ia membenarkan topik atau isu yang dibincangkan semasa sesi PDPC atas talian berlangsung adalah berkait dengan kehidupan sebenar dan ia membenarkan para pelajar mengadaptasikan ilmu yang dipelajari dengan lebih mudah walaupun mereka tidak menghadiri kelas secara fizikal. Oleh itu, para pelajar akan berfikir dan memahami mata pelajaran yang mereka belajar dengan lebih baik. So, baiklah. Saya akan menerangkan tentang pendapat yang diperoleh daripada kajian yang telah dijalankan. Pertama sekali, kami telah menyediakan soal selidik yang mengandungi beberapa soalan dan mengedarkannya melalui aplikasi WhatsApp. Seramai 42 orang pelajar telah respon. So, daripada respon tersebut, kami telah membagikannya kepada 2 aspek iaitu keberkesanan pembelajaran dalam talian dan juga kekangan yang dihadapi oleh pelajar. So, jomlah kita tengok graf yang pertama iaitu keberkesanan pembelajaran dalam talian. So, sebanyak 30 orang pelajar telah menyatakan bahawa mereka boleh menggunakan laptop, manakala hanya 7 orang sahaja yang menyatakan bahawa mereka tidak boleh menggunakan laptop. Di sini kita boleh mengetahui bahawa majoriti pelajar boleh mengendalikan laptop ataupun peranti bagi kegunaan seharian ataupun semasa kelas. Bukan itu sahaja, kebanyakan pelajar juga telah menyatakan bahawa tidak ada perbezaan antara kelas online dan juga kelas bersemuka. Ini menyatakan bahawa mereka berasa bahawa kelas online dan juga kelas bersemuka adalah lebih kurang sama dan tiada masalah di situ. Selain daripada itu, 26 daripada 42 orang responden juga telah menyatakan bahawa mereka faham apa yang diajar oleh pihak guru secara dalam talian. Dan akhirnya, kami juga mendapati bahawa para responden mendapati bahawa mereka berasa agak mudah untuk menyelesaikan tugasan secara online. Sebab mereka boleh menggunakan internet untuk mencari bahan bagi pekerjaan mereka ataupun tugas yang telah diberi kepada mereka. Seterusnya, jom kita tengok data daripada graf yang kedua pula, iaitu kekangan yang dihadapi oleh para pelajar. So, pertama sekali, jom kita tengok. Setengah daripada 42 responden tersebut telah menyatakan bahawa mereka berasa kurang bermotivasi apabila kelas diadakan secara online. Ini menyebabkan mereka berasa tidak bersemangat untuk menghadiri kelas online. Justru, ia akan membuatkan mereka untuk tidak suka akan mata pelajaran tersebut. Bukan itu sahaja, 31 orang daripada 42 responden tersebut juga telah menyatakan bahawa mereka menghadapi masalah talian semasa kelas berlangsung. Ini berlaku kerana kawasan perumahan mereka yang terletak di dalam pedalaman ataupun masalah lain yang berlaku disebabkan oleh hujan ataupun gurun yang lebat. So, bila perkara ini berlaku, mereka akan bertinggalan
dan mereka tidak dapat mengakses kelas tersebut. Selain daripada itu, kami juga telah mendapati bahawa sebahagian besar daripada responden tersebut juga mengalami kesukaran untuk mendapat kerjasama daripada ahli kumpulan masing-masing. Yang ini berlaku kerana para pelajar tidak boleh mendapat respon yang segera daripada ahli kumpulan masing-masing, ataupun kerana mereka tidak boleh berjumpa dengan mereka secara bersemuka. Kawan mereka mengambil kesempatan untuk tidak membuat tugasan yang diberikan. Oleh itu, tugasan yang diberi kepada mereka tertunggak, ataupun seseorang itu harus membuat kerja kawan mereka. Oleh ini, mereka mengalami kesukaran dari segi mendapat kerjasama daripada ahli kumpulan mereka. Dan akhir sekali, 35 daripada 42 orang responden juga telah menyatakan bahawa mereka berasa bosan dan juga cepat hilang tumpuan semasa kelas telah berlangsung secara dalam talian. Ini akan membuatkan mereka untuk tidak menghadiri kelas secara bersemuka, ataupun walaupun mereka memasuki kelas tersebut secara online, tapi mereka tidak menumpukan perhatian. Justru apa yang kami dapat daripada kajian ini adalah, walaupun pembelajaran dalam talian mempunyai kebaikannya, ia tetap mengandungi kekurangan yang perlu dibaiki juga. Kesimpulannya, kebanyakan kelas pada waktu pandemik ini diadakan secara dalam talian serta ujian pun telah dimasukkan seperti PT3 dan juga UPSR. Pendidikan bagi para pelajar mestilah diteruskan supaya ilmu pengetahuan mereka tetap bertambah walaupun sedikit. Pembelajaran secara dalam talian juga perlu digandakan di samping mencapai pelaksanaan pembelajaran pada abad ke-21. Supaya ia dapat dijadikan salah satu aktiviti bagi para pelajar dan juga guru di sekolah maupun di rumah di kawasan bandar dan juga luar bandar. Menurut Tia Malini Ramalu, seorang guru yang mengajar program pendidikan khas iaitu Cikgu Mageswari telah melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian menurut menggunakan kemudahan teknologi yang disediakan dengan sebaiknya. Terdapat pelbagai usaha yang telah digunakan oleh tenaga pelajar, contohnya para guru, pensyarah dan juga tutor untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran mereka di atas talian lebih menarik dan juga mudah untuk difahami oleh para pelajar pada waktu pandemik ini. Terdapat pelbagai cabaran dan juga halangan bagi mereka untuk menjalankan tanggungjawab yang digalas sebagai seorang tenaga pelajar. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.